Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu hari ini pada bulan Disember, insya-Allah. Hujung tahun dah, tahun 2023, sekejap saja. Depan dah seminggu habis dah bulan 12 2023 masuklah tahun 2024 insyaAllah. Kita mula dulu dengan baca buku kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi surah Al-Haqqah, surah yang ke-69, juzuk 29, ayat 12 ke 13? 12 sampai ayat 13, insyaAllah. Jadi dalam ayat ni, sebelum ni kita tengokkan tentang keadaan Nabi-Nabi yang berada dalam kisah-kisah surah Al-Haqqah ini. Yang terakhir kita tengok yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam, ayat 11, air naik, banjir berlaku. Sampailah kisah-kisah ini ceritakan bagaimana Nabi-Nabi ini berhadapan dengan orang-orang seperti kaum Fir'aun. Ayat 9 cerita Nabi Fir'aun, kemudian kaum Samud, kaum Aid yang mendustakan hari kiamat. Kisahnya hari kiamat Al-Haqqah. Jadi diberikan contoh-contoh kisah-kisah dalam Al-Quran ini berkaitan Al-Haqqah. Kisah-kisah kaum-kaum yang mendurhakai ataupun mendustai hari kiamat. Pada ayat yang ke-12 Allah ceritakan tentang bagaimana nanti bencana itu akan menjadi pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai pada hari kiamat. Jadi mereka ni melakukan kerosakan, melakukan apa sahaja di muka bumi kerana tidak yakin adanya hari pembalasan. Samalah sekarang ni pun orang buat suka hati sebab tidak yakin, tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Okay. So ayat ke-13 ini berlakulah hari kiamat itu nanti. Apabila berlaku hari kiamat, apa yang berlaku? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Fa iza nufikha fis-suri nafhatun wahidah. Maka apabila sangkakala ditiup dengan sekali tiup. Tak kala malaikat meniup sangkakala pada tiupan yang pertama, semua makhluk hidup pun mati, sedangkan bumi dan langit akan berubah kerana tiupan itu. Jadi tiupan yang pertama ini, nafhatus sur, ditiup tiupan yang pertama, malaikat meniup tiupan ini dan seluruh makhluk akan mati. Kita tahu ada dua tiupan, ya. Satu tiupan akan mematikan dan satu tiupan akan menghidupkan kembali, ya, ataupun yang akan membangkitkan. Jadi tiupan yang pertama tu dia akan mati dan membinasakan semua yang ada di muka bumi ini akan berubah. Bumi, langit semua akan runtuh, akan hancur. Yang disambung dalam ayat 14, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Dihancurkan, dibengkokkanlah kalau kita katakan, dihancurkan dengan sekali hancur sekali sahaja. Bumi-bumi dan gunung-gunung, bumi, tak ada bumi-bumi lah, bumi satu. Bumi dan gunung-gunung telah dicabut dari tempatnya. Kemudian keduanya diangkat lalu digoncang-goncang dan akhirnya dibenturkan, dihancurkan.
Bumi dan gunung-gunung itu berterbangan di udara dan saling berhancuran dengan sekali hancur yang sangat kuat lagi dahsyat. Bentuk ni boleh juga jadi macam meletup-letup lah, macam hancur, berdentum-dentum antara satu sama lain dengan dentuman yang sangat kuat lagi dahsyat. Cara dihancurkan bumi ini, dicabutlah semua gunung-gunung itu dan digoncang-goncangnya semua isi bumi ini sehingga semuanya hancur dan berterbangan di udara. So tak ada apalah kat dunia ni, bumi ni hanya sementara. Sebab bumi ni pun dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk kita duduk secara sementara. Dan Allah menghancurkan semua itu dengan keadaan satu sekelip mata sahaja, semua ikut itu akan hancur. Manusia yang membaca ayat ini, kalau dia tidak ada rasa ketakutan, maka dia tidak ada rasa pun hendak percaya kepada apa yang dilakukan itu akan menyebabkan dia dihisap di akhirat nanti. Maknanya suka hati lah kalau kita tak baca ayat ni, kita tak takut tentang keadaan budak bumi yang akan hancur ini. Kalau kita dengar gempa bumi, kita kat Malaysia ni tak ada. Orang cerita bumi jarang, tak ada gempa bumi, tak ada gunung berapi. Bagi kita duduk ni memang garisan yang aman dan main tenteram. Tak ada four seasons pun tak ada. Tak rasalah salji ke musim panas, musim gugur. Jadi Malaysia ni memang negara yang aman-aman. Aman yang aman tu cuaca udara aman. Tapi ada lain-lain yang tak amannya kan. Yang pergolakan lain ni bahkan tak berapa nak aman. Jadi kat kita kat Malaysia ni syukur alhamdulillah tidak adalah muka bumi yang diuji dengan, kalau kita tengok dekat Tokyo kan, dekat Indonesia sekalipun negara jiran kan banyak melakukan gempa bumi. Kita sikit lah dulu tsunami pun sebab kita berkongsi laut tu, dapatlah tsunami sikit kat Penang kan, di segaranya. Tapi kalau di negara-negara yang selalu menghadapi gempa bumi ni, kemudian apalagi gunung berapi, masing-masing kalau gempa bumi lah kita tengok bagaimana mereka ini dalam keadaan ketakutan. Dan bangunan dia semua dia lengkapkan dengan sensor untuk menginsan gempa bumi dan berapa skala dan sebagainya kan. Tempat-tempat bangunan ni pun dibina khusus tahan gegaran. Dekat Malaysia ni ada dah diorang buat kajian dekat Sarawak sebagainya, sebab ada berlaku tetapi tak kuat sangat. Hanya pakar-pakar yang kaji kan, dia tahu kalau dia tengok bangunan ni dah bergerak dah. Bumi ni sebenarnya ada gerakan-gerakan dekat Malaysia, dekat tanah Malaysia, cuma dekat Malaysia cuma tak terlalu banyak. Tak terlalu banyak. Jadi gunung-gunung ini akan digoncang dan dihancurkan, dan dan bumi-bumi ini gunung-gunung ini akan bertebaran di udara. Itu yang berlaku pada hari kiamat. Allah Ta'ala alam, kita pun tertanya-tanya sebenarnya, saya pun tanya bagaimana berlakunya hari tersebut, di mana kita berada ketika itu, adakah kita masih lagi hidup ketika itu, kita sudah mati, kalau orang dalam kubur macam mana, semuanya akan dibangkitkan lah, tiupan kedua semua akan dibangkitkan. Kalau dah hancur, maknanya dalam bumi, kita tanam dalam bumi pun hancur juga. Jadi semuanya akan dihidupkan. Kalau ceritanya akan turun hujan lah, hujan yang lama, kemudian akan hidup balik semua dengan air tersebut. Allah Ta'ala alam, sebenarnya gambaran-gambaran itu tidak berapa dapat nak digambarkan dengan jelas, kerana tidak pun boleh digambarkan bagaimana. Dan masing-masing kita tanya-tanya, sendiri tanya kan, aku kat mana masa tu, dalam kubur ke, tengah berjalan ke, tengah buat apa ke. Jadi apa pun yang kita lakukan bersedia untuk hari kiamat. Maka terjadilah hari kiamat dalam ayat ke-15. Fayauma izin waqa'atil waqi'ah. Maka terjadilah hari kiamat pada hari itu, ketika itulah terjadi hari kiamat. Sebuah kejadian luar biasa yang diketahui oleh manusia di penjuru jagat raya ini. Di penjuru jagat raya ini, yang mana ketika itulah berlakunya kiamat yang sangat dahsyat. Kita dah habis ke perkataan Korea? Kita dah habis hari kiamat. Saya disebut ayat surah Al-Haqqah, ayat ni batu waqi'ah, ayat 15, ayat 4 Korea kan. Nanti dah sampai ayat waqi'ah ni, kita tengok, kita terangkan sikit 3 perkataan yang berbeza-beza disebut dalam satu surah. Jadi Al-Waqi'ah, maka terjadilah hari kiamat yang besar pada kejadian yang luar biasa di penjuru ragat jagat raya ini. So ayat ke-15 ini, kalau kita tengok ada perkataan waqi'ah, diterjemahkan sebagai hari kiamat. Kalau kita patah balik belakang ayat 5, ayat 4,
juga ada beritahu tentang Qari'ah, tapi diterjemahkan juga sebagai hari kiamat. Ayat pertama Al-Haqqah, ayat kedua Haqqah, ayat ketiga Haqqah, ataupun kata Al-Haqqah itu juga diterjemahkan sebagai hari kiamat. Jadi sebenarnya kalau kita tahu perkataan Arab, dia ada perbezaan antara Haqqah, lepas tu Qari'ah dan juga Waqi'ah. Kalau terjemahan Melayu, semuanya akan dinamakan sebagai hari kiamat. Ya, sampai kita kata ada Yaumul Akhirah, Yaumul Qiyamah. Kemudian ada ayat-ayat ataupun surah-surah lain kan yang ceritakan tentang Ghasyiyah, Taghabun. Itu semua kalau dikatakan hari kiamat, hari kiamat. Tapi kalau kita betul-betul tahu keadaannya, kita akan nampak suasana yang berbeza-beza yang digambarkan dengan ciri-ciri keadaan hari kiamat tersebut yang berbeza. Kalau tengok Al-Haqqah, maksudnya yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Ya, maknanya yang betul-betul serius akan berlakunya hari kiamat. Haqqah yang betul, yang hak, yang benar. Jadi kalau kita tahu perkataan Haqqah itu kiamat, bermaksud kiamat, maknanya hari kiamat itu akan betul-betul terjadi, akan benar-benar, akan betul-betul serius akan berlaku pada hari kiamat nanti. Ya, Haqqah itu hari kiamat macam ni ya. Al-Haqqah ialah hari kiamat yang betul-betul akan jadi. Ya, yang akan benar-benar, tidak ada yang kebatilan padanya, sebab hak ini lawannya batil. Ya, tidak ada yang batil, tidak ada yang tidak benar tentang berlakunya hari kiamat. Jadi Haqqah ini ialah suatu benda kebenaran akan berlakunya hari kiamat, pasti berlakunya hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat yang bermaksud yang sangat mengerikan, ya, yang sangat menggemparkan, yang sangat menakutkan segenap hati. Jadi Haqqah, hari kiamat yang benar-benar berlaku, yang pasti akan berlaku. Qari'ah ialah keadaan hari kiamat yang sangat mengerikan, yang akan menggemparkan, menakutkan semua hati. So dia benar-benar berlaku, dia suasananya macam mana? Qari'ah, dia berlaku dalam keadaan sangat menakutkan, menggemparkan, menakutkan semua hati. Waqi'ah, apa maksud waqi'ah? Waqi' ialah dia tetap akan berlaku, yang akan menghapuskan segala keraguan. Waqi' maksudnya dia ada satu yang realiti, bukan main-main, ya? Bukan tipu-tipu. Kalau kita waqi'i, kalau orang Arab cakap waqi' ni maknanya berlaku dalam keadaan yang betul-betul real, bukan secara teori, bukan secara gambaran, bukan kata main cerita-cerita sahaja dalam Al-Quran. So kalau kita tengok, Haqqah ialah hari kiamat yang benar-benar akan berlaku, yang pasti. Qari'ah, dia adalah keadaan yang kiamat yang menakutkan, yang menggemparkan. Waqi'ah, dia realiti, dia betul-betul akan berlaku seperti mana yang diceritakan dalam Al-Quran, yang akan menghapuskan segala keraguan. Waqi' maknanya menghapuskan segala keraguan. Waqi' betul-betul berlaku. Jadi kalau kita kata dia menghapuskan keraguan, ya, kalau kita dengar cerita lah, saya dengar orang ni sakit, ya, so kita pergi dah ziarah, katanya tak, dia tak sakit pun nak. So kalau kita nak kata waqi', betul-betul nak menghapuskan keraguan, kita pergi tengok waqi' realitinya, oh betul dia sakit. Jadi kalau berlakunya hari kiamat ini nanti, kita tak boleh nak nafikan, sebab kita kata oh betul lah, secara realitinya dia akan berlaku. Namun pada keadaan tersebut, orang-orang yang masih ragu-ragu lagi akan rasa bengong. Bengong. Bingung lah bahasanya. Dia beza kalau bingung dengan bengong. Bingung nampak baik sikit. Kalau bengong kasar sikit kan. Jadi kalau macam geram, cakap je lah bengong kau ni kan. Kau ni bukan bingung, kau ni bengong kan. Lebih kurang lah. Dia bengong ni sebab apa? Dia dalam keadaan bingung, dia jadi bengong lah kan. Dalam keadaan dia bingung. Bingung ni sebab apa? Dia tertanya-tanya, apa yang berlaku? Kenapa aku dibangkitkan? Kenapa jadi macam ni? Dah depan Tuhan, depan malaikat, dah depan tu pun tanya, betul ke ni? Ya? Aku tak buat ni, aku salah, masih lagi berdolak dalil kerana keadaan mereka sebenarnya memang tak percaya langsung kepada hari kiamat. Jadi inilah satu-satu surah yang kita jumpa, ada 3 perkataan yang menggambarkan hari kiamat. Tapi kita tahu ada surah yang khas kan, surah Waqi'ah. Memang ada surah khas. Jadi kita akan jumpa perkataan ini digunakan berkali-kali dalam Al-Quran, diulang-ulang supaya menunjukkan tentang kebenaran hari kiamat itu. Ada juga surah kan yang namakan surah Zalzalah. Kan, Iza Zulzilati. Surah Zalzalah ni surah yang menggoncangkan, yang maksudnya menggemparkan, bukan yang bergegar kan. Bergegar, Iza Zalatil Ardi Zalzalaha kan, bergegarlah bumi ini. Jadi
Jadi kalau kita kata zalzalah itu keadaan secara amali praktikalnya bagaimana berlakunya hari kiamat tadi. Ya, jadi kita kalau tengok ada surah Qari'ah kan, Qari'ah pun ada satu surah dia. Kalau tadi surah Haqqah ada satu surah, Waqi'ah ada satu surah, Qari'ah ada satu surah. Yang Allah Ta'ala secara hikmah bijaksananya meletakkan nama-nama ini dalam satu surah yang khusus. Tapi dalam surah Haqqah ini istimewanya semua itu diletakkan sekali. Kita tahu bukan yang semua ni maknanya yang kiamat. Hari kiamat. Qiyam itu maksudnya akan dibangkitkan, berlaku. Sebut kiamat kan. Hari kiamat. Maknanya ni orang tubuh semua ni lah. Semua ni. Kalau kita kata macam mana? Maksudnya kalau kiamat ni termasuk atau ya Allah ya apa? Ya. Hari kiamat semua itu termasuk dalamnya semua itu. Ada Qari'ah, ada Waqi'ah. Dan ada juga satu istilah dipanggil Yaumul Akhirah. Yaumul Akhirah, hari akhirat. Akhirat ni akhirah yang paling akhir sekali. Hari yang paling akhir yang tidak ada lagi kehidupan selepas itu. Kiamat ni masa penutup lah. Tak ada apa-apa lagi selepas ni. Ya? Maksudnya kiam tu bangun lah. Maksudnya dibangkitkan. Jadi istilah-istilah ini kalau kita terangkan secara bahasa, dia akan jadi maksud yang berbeza tetapi membawa satu istilah yang sama ataupun maksud yang sama, iaitu hari kiamat. Itulah faham dia begitu. Jadi semuanya ini menggambarkan hari kiamat, duduk dalam satu maksud hari kiamat. Tapi kiamat ni macam mana? Dia Haqqah, dia Qari'ah, dia Waqi'ah, dia Zalzalah, ada dukhan pula kan, dukhan ni asap yang tebal meniup yang macam jerbu-jerbu dah duk kata macam tu tak. Lepas tu ada surah Al-Infitar, ya. Surah Qiyamah pun ada, nama surah Al-Qiyamah. Surah Infitar ni surah juga terpecah semua muka bumi ni, ya, meletus semuanya. Jadi kalau kita tengok semua ini ada surah-surah khusus yang dinamakan dengan nama-nama hari kiamat. Kita kata nama-nama lah, ya. Kalau kita buat kajian dikatakan sebagai nama-nama hari kiamat. Nama-nama dia ada nama-nama yang menggambarkan kepada keadaan hari kiamat. Dia ada nama-nama lain, ya. Nama dia Ahmad, tapi juga dipanggil soleh, ya. Dia panggil mukmin sebab dia sifat dia tu ada banyak bagi keadaan tersebut. Okey, saya bagi contoh lah supaya tahu bahawa dalam surah Haqqah ini disebutkan 3 nama hari kiamat, iaitu Al-Haqqah sendiri, kemudian Al-Qari'ah dan Waqi'ah. Namun 3 nama ini ada dalam surah-surah khusus dia sendiri. Qari'ah ni lebih kurang macam Haqqah juga kan, dia punya sifat penggunaan surah itu. Okey. Dan apa lagi yang berlaku pada hari kiamat ini? Ya, ceritakan Waqi'ah. Kalau kita tengok lepas dia Allah ceritakan tentang Haqqah ini, kita kena tengok juga kenapa dia gunakan Haqqah. Bila Allah menggunakan perkataan Haqqah ini dengan keupayaan kita manusia saja untuk memahaminya, ya. Lebih-lebihnya itu ilmunya, kefahamannya dari Allah SWT yang menganggap sebenar-benarnya apa maksud ayat ini. Berdasarkan tafsiran, berdasarkan apa yang kita baca, kita tahu bahawa dengan ilmu yang terbatas ini, selepas ayat surah 3, ayat 3 kan, Al-Haqqah. Haqqah ni tadi maksudnya sungguh-sungguh benar-benar akan berlaku. Kepastian akan berlakunya hari kiamat itu diceritakan tentang kaum-kaum yang mendustakan hari kiamat yang mengerikan. Terus disambut dengan kaum Samud, kaum Ad, lepas tu kaum Musa, Fir'aun, Nuh. Diceritakan tentang kaum-kaum yang tidak langsung takut kepada Qari'ah itu tadi. Okey, lepas Haqqah terus disambut dengan Qari'ah. Tetapi Haqqah dengan Qari'ah ini selanjutnya selepas itu ceritakan tentang kaum-kaum yang seolah-olah tak yakin tentang Haqqah ini tadi. Berlakunya hari kiamat yang pasti berlaku dan tak takut langsung dengan peristiwa Qari'ah. Peristiwa Qari'ah iaitu hari kiamat yang sangat menakutkan. Dan kemudian disambung lagi keadaan yang menakutkan itu tadi kita baca dengan ayat 13, ayat 14, ya, keadaan yang menghancurkan bumi. Ayat 15 dimasukkan kepada ayat Waqi'ah. Selepas ayat itu diceritakan tentang kejadian-kejadian luar biasa yang berlaku pada hari kiamat yang pasti, waqi', ya, yang realitinya bagaimana. Bagaimana keadaan hari kiamat itu disambung dengan ayat yang ke-16. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
Dan terbelahlah langit kerana pada hari itu langit menjadi lemah. Langit yang tadinya sangat kukuh dan kuat pada hari itu menjadi lemah, tidak berdaya sehingga terbelah-belah. Tadi Ustazah duduk satu lagi poin saya beritahu surah ayat Haqqah dengan Qari'ah. Lepas tu Allah sambung cerita kaum-kaum yang tidak yakin berlakunya hari kiamat. Okey. Bila Allah cerita pula perkataan waqi'ah yang realitinya berlaku, digambarkan bagaimana keadaan waqi' itu yang akan berlaku. Realitinya bagaimana? Okey, digambarkan lebih awal. Kita ni beruntung sebab kita ada Quran, kita baca, kita dah dapat gambaran awal apa yang berlaku pada hari kiamat. Masalahnya tak baca Quran, masalahnya tak beriman dengan Al-Quran. Ya? Jangan kata tak bersedia. Dah cerita dah apa yang berlaku di alam barzakh, apa berlaku alam kubur. Soalan pun dah bocor dah. Soalan bocor kan. Bila dia tanya apa Tuhanmu, SPM pun soalan tak bocor ya. PSC pun soalan tak bocor. Apa Tuhanmu, apa kiblatmu, siapa nabimu, apa kitab yang kamu baca. Jawablah. Ya, imam pun baca kat kubur, jawablah ini wahai jenazah, jawab. Tapi tak adalah kita dah tahu jawapan, kita boleh automatik jawab. Kalau kita dah menggelabah dalam tu, kapra dah tak tahu apa tu, takut, tak boleh juga dah, tak bagi jawapan. Ya? Jadi kita ni dah dibagi jawapan, dah dia cerita. Walaupun Allah katakan waqi'ah itu realitinya berlaku, kita pun tertunggu-tunggu. Tapi dia dah cerita dah kat mana. Hatta Nabi Muhammad SAW ketika Isra' Mi'raj pun dah diberi gambaran dah. Bagaimana apa berlaku di syurga, apa berlaku di neraka, apa berlaku semua keadaan-keadaannya sudah digambarkan, dah diceritakan. Ya? Saya rasa muslimat lagi banyak belajar mengenai peristiwa hari kiamat, hadis-hadis akhir zaman. Sekarang dah banyak dah ustaz-ustaz dah baca kuliah mengenai hadis-hadis akhir zaman. Dah digambarkan dah daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dah cerita dah apa yang berlaku pada akhir zaman, apa dah berlaku pada hari kiamat, dah beritahu dah. Kita ni dah tengok dah apa cerita kalau berlaku hari kiamat tu. Langit ni akan runtuh yang dulunya kuat. Sebab apa dia kata kuat? Apa dia kata dulu langit ini sangat kukuh, sekarang dah jadi lemah. Pada hari kiamat, pada hari itu dia jadi lemah. Langit sekarang macam mana? Tak ada tiang, tak ada apa, kuat dia duduk atas tu. Ya? Bangunan yang ada tiang-tiang pun runtuh juga. Kejap-kejap lah runtuh. Sebab apa? Tiang tak kuat dan sebagainya. So langit tu dikatakan sebagai lemah pada hari itu kerana dia tak berdaya, dia terbelah-belah. Dan dia jatuh menimpa-nimpa di antara satu sama langit ini kerana kekuatannya itu sudah lagi Allah tariklah, maknanya tidak ada kekuatan bagi dia lagi untuk dia duduk dengan sendirinya sehingga dia hancur duduk. Sekarang ni kalau kita kata kekuasaan Allah Ta'ala, kita nampak langit yang sangat kuat ini, kuat ni maknanya duduk sendiri, tak ada apa-apa, tak tergantung, tak terikat dengan tali apa-apa pun. Langit ini kuat untuk berada di atas. 7 pula lapisan langit ni, bukan satu je. Yang orang pergi sampai ke bulan tu langit berapa tak tahulah saya. Nak cerita langit. Ada orang dia suka kan tanya kita langit berapa, langit tembus, langit naik kapal terbang ni langit berapa, langit berapa. Kalau kita belajar Quran turun dua je langit. Langit bumi dengan langit atas lah, langit yang ada arash tu. Turun satu ke langit dia, lepas tu dia turun ke langit dunia. Langit dunia ni. Dan kita tahu pun Allah SWT pada setiap malam kan, pada waktu tahajud tu dia akan turun ke langit dunia, dia panggil langit dunia. Sebab langit tadi ada langit yang tempat Allah duduk arash dan para malaikat duduk di situ. Jadi kita turun ke langit dunia, dia akan tengok apa manusia buat pada pukul 3 pagi, 4 pagi tu. Siapa yang ada doa kan, hadis kursi kan kata siapa yang doa dimakbulkan, siapa yang berhajat diminta dia akan diberikan, siapa yang keinginan dia akan beri 3 benda. Kalau minta dapat, hajatkan, makbulkan pada dapat dalam keadaan yang sesuai bagi kita. Ya? Kalau tak dapat tu maknanya belum lagi, atau tak sesuai yang kita minta tu. Minta kaya tak kaya-kaya. Sebab apa? Orang tak sesuai lah. Tak sesuai ke kaya ya Allah kalau kaya jadi apa pula, macam-macam hal kan. Kalau contoh kita kaya betul lah. Itu antara contoh-contoh kita cakap kan, tak ada cakap pada siapa pun. Jadi keadaan langit ini kena faham juga. Langit yang mana? Langit tadi, langit dunia lah. Langit yang Allah bina untuk kita duduk keadaan di dunia ini. Allah Ta'ala alam, kalau kita baca lagi, kita akan dapati bahawa langit ini ada lapisan-lapisan dia, antara satu lapis dengan satu lapis yang lain. Ya? Dan satu lapis dengan satu lapis itu tidak ada tiang-tiang yang menongkat.
duduk elok je terkampung lah. Ni kadang-kadang orang nenek kalau terbang ni suka pula dia ambil gambar kat langit kan. Di mana dia punya kerasaan dia tu, orang yang naik dia takut lah sebenarnya, bukan takut kalau terbang ke apa, sebab dah sampai ke langit, ke awan. Kalau terbang kalau langgar awan tu bergegor kan. Tu kalau orang cakap pilot tak pandai mau terbang kan. So, kita naik kereta kan, lepas tu naik kan dengan lubang-lubang lompaknya. Macam mana nak elak awak ni? Saya pun tak tahu. Cuma tanya pilot kan. Boleh main break-break. Cari Aurora. Ya. Hujan lah macam-macam kan. Jadi langit itu pun dah menjadi satu sebab untuk kita melihat kekuasaan Allah SWT. Dan takut bahawa apa-apa yang berlaku, kalau ada, kalau orang yang celik akal, sikit celik hati, dia tengok je awan tu berkepul, berat awan kan, gelap dah langit dan sebagainya. Dia ada tanda-tanda yang dia rasa kalau hari kiamat nanti lagi teruk dari belakang. Ya? Baik. Yang apa lagi berlaku pada hari kiamat itu, Allah gambarkan dengan malaikat-malaikat yang berada di penjuru langit. Takut kita dengan malaikat ni sebab kita bukan, dia adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada perintah Allah. Dalam ayat surah itu pun malaikat-malaikat yang garang, yang ganas, yang akan menjaga orang-orang yang jahat. Ini malaikat ni apa diceritakan dalam ayat 17. Wal malaku ala arjaiha wa tahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. 8 orang malaikat yang akan menjaga. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arasy di atas kepala mereka. Para malaikat berdiri di sisi penjuru langit. 8 malaikat menjunjung arasy Allah. Hanya Allah yang maha mengetahui besarnya kekuatan mereka. Ini kalau kita baca surah-surah yang lain kan, malaikat akan datang berbundung-bundung. Lepas tu malaikat yang menjaga 11 ya, malaikat yang jaga neraka tu, hukum asam ghilazun syadidun. Tak ada muka belas langsung. Angkat heret, angkat. Dan malaikat ni yang kita tahu paling hebat sekali malaikat Jibril alaihi salam, yang dia punya kepak sedaya sebesar-besar. Itu pun kekhawatiran kami untuk menceritakan dengan lebih detail mengenai para malaikat ini kerana dibayangkan bila kepak lah, ada sayap lah, terbang kepala muka macam mana ya? Kalau kita tahu Nabi SAW yang pernah melihat Jibril alaihi salam dan kemudian melihat malaikat lain seperti malaikat maut sendiri ya, dia melihat malaikat-malaikat ini dalam keadaan yang tak dihijab pun matanya. Baru-baru ni agak kecoh kan, seorang perempuan muda tu yang boleh tengok budak kecil lah, jin lah yang diterbual oleh seorang selebriti ni kan. Dia nampak benda-benda gaib lah, nampak jin, nampak apa, nampak makhluk halus dikatakan. Dan dia boleh nampak lah siapa duduk sebelah kita, ada korin kita ke, ada orang duduk sebelah tu muka tua ke, muka apa dan sebagainya. Tapi dikomen oleh ustaz seorang ni, dia kata sebenarnya macam individu ini ada penyakit lah, penyakit yang dia kena merawat. Sebab kita tahu kalau budak-budak ni yang dia nampak-nampak ni, kita pergi minta ustaz tutup balik ya? Kita tutup balik hijab dia tu. Sebab dia dah nampak bertinggi sana, nampak bertinggi sini ya? Ada biar orang duduk kat situ, dia kata. Ada orang kat atas, dia kata macam tu kan. Sudah bawa pergi berubat. Sebab mungkin kalau zaman sekarang ni, kalau saya nampak yang itu, dia rasa seronok sebab dia rasa macam satu ilmu yang baru kan, ataupun satu benda yang boleh dibanggakan lah. Seronok nampak ada orang dan dia boleh lihat lah orang ni sebenarnya baik ke, jahat ke, siapa duduk sebelah dia, budak tu. Jadi kalau saya setujulah dengan seorang pandang ustaz ni supaya dia kena berubat juga. Ada benda yang mengikut dia dan nampak. Dia tak boleh nampak lah, sebab kalau ustaz-ustaz ni pun dia nampak jin-jin yang keluar, dia buat berubat tu pun dia ada dia punya pendinding yang kuat. Sebab biasanya dia akan sakit balik lah. Kalau tak sakit, maknanya dia menumpang hidup dalam badan tu dengan keadaan dia rasakan orang tu sihat. Biasanya dia menumpang. Ada benda yang banyak menumpang. Tapi ada ustazah orang yang boleh nampak tu. Ya. Elok juga tak ada ubat terbang. Kalau ada rumah, saya ada
Yalah. Kalau diubat dia tak siapa nak tolong halang pun. Tapi dia tu kuat lah, maksudnya dia tengok benda tu, dan benda tu tak bolehlah duduk dekat dia macam Dia tak duduk tapi dia nampak lah kalau dia datang rumah dia nampak dia datang kat situ patut dia. dia kalau boleh halau tak ada masalah lah, dan tak mengganggu hidup dia. Maksudnya dia kalau di dalam dia nampak dan sebagainya. Jadi dia boleh hidup dengan keadaan begitu dan tidak digembar-gemburkan lah. Macam yang seorang ni tidak jadi macam viral. Dan orang sukalah tengok panggil dia apa semua kan. Jadi kita tak tahulah pandangan-pandangan betul. Baguslah sebab kalau kita tutup nanti siapa pula nak nampak kan. Ya? Tapi better lah tak nampak kot. Kalau tak nampak kita pun mediting dengan Kalau dia yang kenapa ayat kursi dan sebagainya. Sebab saya ingat dulu masa arwah Harudin Ana pun ada je yang dia bawa anak-anak yang pergi berubat, tutup balik tak nampak. Sebab dia selalu nampak dan budak tu tak kuat lah. Dia tak kuat, dia akan jadi lemah semangat. Ini jadi macam tak berapa betul lah. Tak berapa betul ni maknanya masih kena ganggu je. Dan dia makan diri balik. So kalau macam tu nampak, saya rasa budak tu pun tak adalah okey je. Dia boleh mengaji, solat macam biasa. Cuma kadang-kadang dikhawatiri dia jadi terpengaruh, terpedaya. Yang hari tu nampak saya dah tak elok dah, tak bagus sebab dia macam memang mengerok ya, ataupun mengerok ni apa, dia baca orang lah. Dia tunjukkan gambar, lepas tu dia baca orang tu. Orang ni jadi macam ni, orang ni macam menilik-nilik lah. Kan? Jadi dah jadi fitnah pula kat orang tu. Jadi fitnah. Lepas tu percaya pula. Dia jadi takut syirik pula, takut khurafat lah. Percaya pada tindakan tu. Dia tunjuk gambar. Dia tunjuk gambar, dia kata orang ni suka ambil-ambil dia orang macam tu. Orang ni sukalah kalau orang-orang buat baik, dia suka dia suka tunjuk-tunjuk yang dia buat baik, tapi sebenarnya dia tak buat. Ada cerita macam tu. Jadi yang terperempuan tu jadi percayalah, memanglah betul lah dia macam tu. Itu dah tak betul lah. Dan bila dia tilik orang tu sendiri, dia, macam awak ni orang macam ni, betul lah saya memang macam tu. Jadi kita pun dah akidah tu kena jaga dah. Lepas tu nampak orang tu sebelah, dia kata orang tu ada budak kecil, bagus. Dia kata budak kecil tu pakai baju putih. Dia bagus sebab dia ni sembahyang selalu, dia memang budak hafiz Quran. Jadi mengaitkan tu secara kebetulan, ikhwatiri akan mengganggulah ke akidah, akidah akan jadi khurafat. Jadi kalau nampak, betul lah kadang orang nampak ni dia betul senyap je kadang kan. Itu rumah awak ni. Orang lain yang viral tak ada. Ya, sekarang ni itu dah ditegur kot saya rasa. Ada seorang ustaz ni dah cakap balik lah. Maknanya benda tu tak boleh lah diwar-warkan, digembar-gemburkan macam tu. Dan mungkin ada orang-orang yang kalau dari sudut non-Muslim ni, dia suka panggil untuk tilik. Maknanya future saya macam mana. Sebab dia tanya juga macam mana masa depan saya dengan suami saya, dengan isteri saya macam mana. Bagus tak? Apa semua kan? Jadi isteri saya ada tak? Jadi dia dah jadi, kalau orang-orang yang suka benda-benda ni, tak kisahlah Muslim ke non-Muslim ke, kan? Dia akan panggil budak ni, bayar berapa banyak, so you forecast lah saya punya life macam mana dan sebagainya. So orang akan cari dia untuk, sebab tak tahulah kebetulan rasanya waktu dia ada ilmu yang dia boleh baca kita dan sebagainya kan. Kita pun kalau kawan-kawan kita datang, kita tengok muka sedih ni tak makan lagi. Macam dia tahu kan? Tak tahulah, memang tahu muka tak makan lagi kan. Macam sakit perut je. Macam mana tahu saya memang sakit perut? Pandai dah. Itulah sebenarnya bermula tilikan, bermula tengok sebab kebetulan yang berlaku. Ya? Baik, back kepada malaikat ini, sebab kita tak nak menggambarkan dengan begitu banyak sekali. So 8 malaikat ni kalau kita pergi, dia tidak menceritalah. Kalau kita baca kitab tafsir, tidak menceritakan pun detail apakah malaikat-malaikat ini. Cuma kalau kita tengok surah-surah yang lain, banyak menceritakan tentang tentera-tentera Allah yang dihantar, ataupun kita panggil tak boleh guna pembantu kerana Allah tidak pun memerlukan bantuan. Dipanggil sebagai malaikat lah, malaikat yang dikuasai oleh Allah SWT. Jadi sini kena jaga akidah betul-betul, kerana ada orang yang kata kenapa Allah perlukan malaikat.
ya, untuk menjaga bumi ini, sedangkan dia boleh menjaga. Yang saya faham, saya baca daripada kitab tafsir Syekh Qutb Alusi dan sebagainya, menjelaskan dengan baik sekali bahawa Allah Ta'ala tidak mahu mengotorkan dirinya ataupun menjadikan dirinya sebagai seorang Tuhan yang bersusah payah mentadbir. Maka dia ada hak untuk menyuruh malaikat untuk membuat, dan sekiranya tak ada malaikat pun maknanya mampu untuk melakukannya. Sekarang isu yang Allah ada anak tak ada anak, kalau nak ada anak tak ada anak, ya, dibincangkan dengan begitu jelas. Ustaz Syekh tu bidah semua kalau tahu dah, ya. Sebab ini pun kalau kita cerita, saya pun tak nak nanti jadi isu bagaimana malaikat ini dikatakan seolah-olah membantu Allah SWT. Tidak, ya. Kalau saya baca kitab tafsir yang muktabar, beritahu bahawa malaikat ini fungsinya ialah kerana Allah Ta'ala itu layak untuk duduk tidak berbuat apa-apa. Tidak berbuat apa-apa. Sebab itu ada malaikat, ada para nabi yang menjalankan, kerana Allah itu sangat agung, sangat besar, sangat suci, ya. Tidak boleh duduk bertahta bersemayam untuk memerintah malaikat-malaikat ini untuk melaksanakan tugas-tugasnya, ya. So kita pun tahu kalau tak nak dibandingkan dengan manusia langsung, ya. Saya jaga supaya tidak membandingkan dengan manusia langsung. Kerana kalau kita tengok dari sudut kekuasaan manusia ni pun, dia kena buat sendiri. Walau macam mana hebat pun kena buat sendiri juga semua-semuanya. Jadi ini adalah tugas-tugas para malaikat, ya, para malaikat yang untuk kita kata kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diciptakan malaikat itu pun juganya tugasnya untuk melakukan semua. Melakukan semua. Kita kata Allah tak boleh buat, Allah boleh buat semuanya. Tapi atas kekuasaan, kemuliaan, kesucian Allah Ta'ala, bersemayam di atas arasy dan melakukan perintah-perintah kepada malaikat untuk melakukan. Antara saya itu. Macam, tak tahulah, saya kalau orang macam hebat-hebat ni, mungkin kita selalu asatizah atau syekh beritahu kalau belajar kitab-kitab tafsir ni, dia kata kita nak jumpa sultan. Kalau cerita dulu zaman sultan, berlapis-lapis pintu, orang jumpa lagi. Dan depan-depan tu pun tak boleh cakap lagi, ya, ada orang tukang cakapkan. Nak titahkan, nak buat ni pun titah kat orang ni, titah kat orang ni, titah kat orang ni, baru orang tu buat, ya, baru bagi tahu kat kita apa yang sepatutnya dilaksanakan. Jadi dia punya kemuliaan itu dijaga supaya tidak kalau saya belajar bukan kalau lah berfikir kan, Allah tak sampaikan Quran yang sangat mulia ini kan, Quran yang azim ini, Quran kitab karim ini kepada Rasulullah terus. Nak sampaikan je lah. Kenapa melalui malaikat Jibril? Kerana itu jugalah kemuliaan Allah SWT. Tidak semudah itu juga manusia akan berjumpa dengan Allah SWT. Hatta dalam syurga sendiri pun diceritakan kan, kita tengah senang-senang leka dalam syurga, surah Yasin kan, salamun qaulan min rabbir rahim. Tuhan datang dalam keadaan cahaya yang bercahaya. Kita doa, kita tengok Tuhan bagi salam, dan Allah akan berlalu pergi. Itu boleh, kita boleh lihat pada hari kiamat dalam keadaan dia. Jadi dalam kita tahu bahawa Allah SWT itu adalah Tuhan yang sangat agung, yang maha kuasa, maha suci, dan tidak semudah itu pun untuk bertemu dengan Allah SWT. Okey? So malaikat ini ditugaskan untuk berada di sisi penjuru langit. 8 malaikat menjunjung arasy Allah. Hanya Allah yang maha mengetahui betapa besarnya kekuatan mereka. Sebab arasy Allah itu sangat besar. Ya, dulu saya pernah baca, pernah kaji tentang arasy Allah ini. Dibuat daripada air, ya, kemudian duduk. Dia macam ada satu tempat, kalau baca hadis lah, dia banyak hadis, tapi kena jaga sekolah akidah tu. Hadis-hadis sahih, sebab kadang-kadang dia tengok sikit hadis tu. Dulu duk cerita, sebab ada satu kajian tu dia minta saya terangkan. Isunya sekarang ni, kita dapat faham ini daripada kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir ni kita tahu bahawa ulama tafsir ini mentafsirkan ayat mengikut kefahaman yang terbatas. Jadi secara detailnya itu bergantung juga kepada hadis-hadis kalau Nabi SAW ada menceritakannya. Dan ada juga orang yang memasukkan hadis, ya, untuk melewatkan benda itu sebenarnya nampak detail dan sebagainya.
Okay? Dan Quran, bila kita cari di tempat lain, kalau cerita Arash lah. Dia tak ada cerita pun detailnya bagaimana. Dapat tahu daripada hadis-hadis yang sahih tentang keadaan Arash itu bagaimana. Sekiranya ada diceritakan. Jadi kalau tak ada, jangan frust. Jangan frust. Ada orang kadang-kadang ada orang fizik, ada orang bio. Dia cakap, susah tolong cari ni. Ada dalam, ni dia kata ada dalam Quran cerita tentang kegerakan bumi, sel, ion, zarah dan sebagainya. Kita pun buka lah kita tafsir. Buka Ibnu Katsir, buka Qurtubi, buka Razi, buka kitab-kitab tafsir yang ulama-ulama kutabah dengan yang contemporary sekarang ni, buka. Tak ada cerita. Kalau bumi tu dia kata biji bumi yang kering, ada biji benih, hujan turun, bumi bergerak, fa'ambatna minhu kan, turun keluarlah biji benih tu. Itulah dia. Pergilah 10 kitab tafsir pun dia kata bumi bergerak sebab hujan turun, sebab bumi yang mati. Tapi orang-orang yang kaji geografi, geologi, bio, apa nama ni kan, dia kata ada kalau kita buat kajian, dia dapati dalam Quran ada cerita ni, orang teori-teori daripada jempol lah, apa kisah contoh kan, ada sel iron tu dia akan bergerak, zag ni kita pun baca tak faham lah kan, apa benda dia urut-urut tu kan, bayu-bayu dia tu. Dia kata ada itu sebab tu dalam dia, dan dia quotekan ayat Quran ini yang menceritakan tentang proses saya tak tahu lah bayu ke apa kaedahnya kan benda tu. So saya pun kata ayat Quran ni memang ada, betul dia bergerak. Tapi ulama tafsir tak cerita pun pasal yang urut-urut. Ayat kagen. Ayat kagen. Oh, kangen. Macam tu kan. Orang Indonesia cakap kangen dia rindu ya. Saya teringat adalah kawan Kristian lah. Dia kata, why you all still nak believe heaven and hell? Heaven lah, dia sebenarnya cakap saya heaven. Kata you jahat ni sama je, because whatever yang dah digambarkan heaven dalam your Quran, you can see it. Look at the istana, look at the pelamin, look at the bidadari melayan with the doctor saying tak betul, tapi saya cuma kata itu yang you nampak di dunia. What you see itu beyond, tapi dia orang kata macam pada dia tu bullshit lah. Dia percaya. Ya, sebabnya kalau orang ini semua dah ada. Ya. Air gelas tahu, kapsul piala lah, berjaya semua tu yang buat daripada emas, air yang tulen, air yang sedap, air arak, air susu, air madu, dah ada dah kan. So apa beza yang dekat akhirat tu? Dia isunya kalau orang yang minum di dunia ni, kan kata hadis kata di syurga itu tidak tergambar di mata, tak terpandang, tak pernah dengar apa semua. Yang susah faham lah kan. Sekarang ni ada, bukan sekarang lah, lama dah orang cakap like heaven lah, bila minum ni macam syurga lah. Kita ni macam dekat syurga kalau orang yang duduk dekat pantai-pantai lah apa semua dah. Kalau tengok cerita non-Muslim lagi banyak. Kita seperti di syurga dah, sebab ada bidadari duduk layan, makan. Saya pergi, ustaz lah ni dia buat lawak kan, pergi bengkel kan, duduk buat kerja. Saya rasa haus lah. Lepas tu kita ni buat kerja yang untuk buat buku, buat modul, dan memang kena duduk. Dan orang yang organizer ni, dia memang layan kita orang habis-habis. Sebab dia nak ambil otak kita. Nak ambil otak kita. Jadi kita cakap je haus lah apa semua kan. Okey, ustaz, okey doktor kita bagi air. Nak air apa? Nak air panas, nak air teh. Lepas tu bicara lagi duduk kan. Rasa macam sejuk sangat lah ke apa. Oh dia slowkan aircon dia nak apa. Terkursi. Ustaz kata macam syurga dah. Dia kata, ustaz ni ngepek ni, dia kata, tak adalah contoh syurga lagi sedap. Dia kata kan, tak adalah macam ni. Syurga ni kita detik je terus dapat, terus dapat. Jadi itulah orang-orang yang kita dah belajar haqqah, qari'ah, waqi'ah semua. Orang yang tak percaya, dia memang takkan percaya. Itu masalah akidah, keimanan. Dan tak nafikan, ada dalam kalangan kita juga yang macam, betul ke apa aku buat ni? Betul ke apa aku sembah Tuhan macam ni? Kita ni lagi dah diuji dengan Allah Ta'ala cabaran, tak pernah nampak Rasulullah SAW. Tak pernah nampak para Nabi. Duk cerita-cerita dalam Quran ni, beriman sungguh-sungguh dengan Al-Quran, kisah Lut. Tapi kalau kita betul-betul kata berlaku wakil ni, cerita pasal Palestin, cerita pasal Nabi Ibrahim,
Yang Sarah berjalan masuk. Ustaz cerita, saya pun tahulah kawan saya cerita berhijrahnya keluar pergi ke Palestin, lari daripada Mesir, macam mana Bani Israel kemudian Yahudi ni, anak Nabi Yaqub semua ni jalan semua. Real lah tu, betul lah. Nabi Nuh tu bagaimana Musa berlaku dekat Palestin tu, bagaimana Nabi Isa jalan apa semua. Memang sebiji-sebiji cerita dalam Quran benda tu. Dan takkan pernah kita kalah kalau kita nak cerita sejarah kalau dalam Quran ini. Kisah-kisah para Nabi yang terdahulu berlaku. Itu satu. Kalau nak cerita pasal hari kiamat ni, memang tak adalah kesudahan ya. Dari sudut Ustazah kata, kamu ni betul-betul ke percaya hari kiamat? Kita ni pun kadang rasa, nampak rasa dah. Sungguh dah. Kalau orang mati tu boleh bangkit balik, cakap dah bangkit dah. Kita pun tak tahu ya ke tidak. Tak ada orang pun yang kata benar ataupun tidak ya, dan memang akan mengganggu-gugat akidah kita. Orang yang tak berapa kuat ni, dia akan cakap lah, tak payahlah, tak apa-apa pun. Ya ke sungguhnya kita mati kat dunia ni nanti kena azab ke apa? Tak tahu pun. Dia cuma cerita. Bila belajar ni, dia kata 8. Nanti orang akan tanya, kenapa 8? Aras ni macam mana? Bila minta detail tu pun dah jadi satu isu lah. Itu masalah. Saya kata tadi, kalau orang-orang yang nakkan bukti, nakkan betul secara sainsnya, secara fizik, kimia, bionya, akhirnya saya beritahu, ulama-ulama tafsir tidak membicarakan perkara ini dengan detail. Kerana fungsinya ialah untuk kamu beriman dengan kekuasaan Allah SWT. Bukan mencari dia punya formula dan sebagainya. Saya berdebat dengan kawan-kawan di Universiti Gontor, Unida Gontor. Datang pak ustaz, doktor-doktor tu cerita tentang mukjizat saintifik. Dia kata tentang mukjizat saintifik ni tahu, mukjizat yang sains. Maknanya kalau kejadian rahim beranak tu, lepas tu zygote, embryo, bulan, matahari terbit, sains lah, semua yang berkaitan dengan sains ya, cap jari, lepas tu kejadian bumi, kejadian langit, hujan turun, tu semua dari sudut sains ada menceritakannya ya. Kawan-kawan daripada Gontor ni, Universiti Darul Unida, Universiti Darul Ahmad ya, Unida Gontor, dia kata kita nak buat kajian mengenai kefahaman masyarakat tentang membaca ayat-ayat sains dalam Quran ya, kalau kita baca ayat sains ni, macam mana dia punya efek dia. Dia nak kena cerita sains ke apa dan sebagainya. So saya berhujah. Saya kata, Pak Ustaz, Pak Doktor, Quran diturunkan, sains itu bukan nak cerita apa sains. Kalau Allah ceritakan bahawa bumi ini mati, turun hujan, hidup, kita yakin kebesaran Allah Ta'ala. Perginya akhirnya kepada kebesaran Allah SWT. Makin percaya pada hari kiamat, makin percaya. Jadi perkara itu sebenarnya tak perlu pun sebenarnya bagi saya, kurang perlu untuk dibicarakan dengan detail mengenai sains sehingga terkeluar daripada mengagungkan apa ataupun kembali kepada membesarkan Allah SWT tujuannya. Sebab dia tak cerita details. Lepas tu dia diam lah, dia diam. Sebab nak buat geran lah, nak buat kajian dan sebagainya. Sekarang sejak dah saya pun ada seorang pelajar PhD buat sains, Ustaz Rizki namanya. Dia pun cerita, akhirnya bila bersembang tentang sains dalam Quran ni, cerita dia kata, habis tu saya nak buat apa ya Ustaz saya rasa macam ayat-ayat sains ni. Macam mana orang nak ukur, saya tanya dia, macam mana Ustaz nak ukur orang yang lepas baca ayat sains ini, dia punya akidah dia semakin kuat terhadap iman dia, kuat terhadap akidah iman dia semakin kuat terhadap Quran, terhadap Allah SWT. Kalau cerita pasal ni apa, cap jari ni kan, Al-Quran cerita As-Sabai, lepas tu cerita tentang daun, tentang hujan, tentang mati air sungai yang mengalir. Banyak cerita tentang sains-sains di dalam Quran. Dan menceritakan tentang sains tanpa ada ahli sains itu tak menarik. Ahli-ahli tafsir ni kita kena ambil orang doktor juga cerita. Orang doktor sains, bukan pakar sains lah, pakar bio, pakar fizik, kimia. Baru kita buat kerjasama sekali, baru kita boleh nampak keselarasan antara sains dengan ilmu agama Islam. Sebab orang-orang yang sains ni, dia frust. Bila saya kata saya dah baca 5 kitab tafsir yang utama dengan beberapa kitab tafsir, ini dapatan daripada kitab tafsir. Macam mana Ustazah? Saintis daripada barat ni beritahu, dia ambil daripada Al-Quran ni.
Kita ni sekarang ni, mulalah saya nak hangin kan. Kita ni sekarang ni nak buktikan ada bumi-bumi ni, ada sel-sel, ada zain-zain, ada ayun-ayun bergerak ke? Kita nak tahu Allah tu Maha Besar, Allah tu Maha Berkuasa. Kita nak tunjuk syukur takut kepada Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Ya, dah. Kenapa mufasir? Sebab ahli-ahli tafsir tu satu, dia tak membahaskan dengan detail. Kerana itu bukan tujuan dia. Kedua, ulama-ulama tafsir ni ada keterbatasan ilmu ketika itu. Tidak berganding dengan ahli-ahli sains. Ahli tafsir ni ada je yang kita kata pakar dari sudut beberapa ilmu lain, tapi dia diam juga, dia tak nak cerita panjang. Kerana matlamat utama ni bukan nak cerita pasal sains tu melengit-lengit. Cukup kata bila bumi yang mati. Dan tafsir kata apa? Bumi yang mati itu gambarannya apa? Gambarannya bila kamu semua sudah mati, Allah Ta'ala berkuasa untuk menghidupkan kamu balik. Poinnya tu pergi kepada akidah, poin kepada hari kiamat nanti. Semuanya akan reflect kepada hari kiamat. Macam mana kamu daripada nutfah, dia baca ayat tu, nutfah, alaqah, daripada setetes air mani dibalut menjadi bayi, lepas tu jadi tulang-tulang, dibalutkan tulang dengan daging-daging, fakasawnaha lahman kan, ditiupkan roh, dibangkitkan. Memang ada zygote, fetus, embryo lah, apa cerita-cerita semua tu. Proses-proses yang berlaku. Saya tanya, at the end apa dia sebenarnya? Di ujungnya apa? Kekuasaan Allah SWT untuk menghidupkan kita daripada tiada, daripada tempat yang paling kotor, daripada air yang paling kotor. Sedorlah diri kamu tu. Keluar pun dari tempat yang kotor. Ada seorang tu ceramah, saya dengar okey juga, saya dengar banyak-banyak kan. Tak ada pula keluar kat mulut anak tu. Mulut kan makan elok. Saya nanti balik Darwin Theory pula. Apa? Darwin's Theory pula. Darwin's Theory. Ada saya baca buku, saya tak beli lagi buku tu. Kena beli jugalah sebab kawan saya kata, tanda tengok tajuk buku tu, Manusia Sebelum Adam. Dan saya cerita dengan Ustaz, Doktor Abu ni, dia kata, kebetulan bersembang pasal jin lah, jin yang merosakkan manusia, syaitan dan sebagainya lah. Saya bersembang macam tu. Saya kata, Ustaz, saya ada, dia ni cerdik sikit, dia rajin dengan cerita kan. Ustaz, saya baca tajuk buku je, Manusia Sebelum Adam. Lepas tu dia kata, ada. Sebab dia kata, Ba'da Adam ada alfu Adam. Sebab baca dia kata dalam ayat, Ataja'alu man yufsidu fiha wa yufsiku dima', dia kata. Malaikat tanya kan, ya Allah, kau nak jadikan orang yang yufsidu fil ard. Yufsidu tu dia kata, maknanya sebelum tu dah ada orang dah menghancurkan, merosakkan. Tapi betul, ni memang geng Ustaz Abu jugalah. Banyak baca. Tak, semalam saya pun dengar YouTube, Profesor Dr. Soleha. Dia tu. Dr. Soleha tu. Itu yang cakap ada makhluk sebelum Adam. Dia kata, kata Ustaz, kebanyakannya lah untuk selamatkan kita, untuk jelas faham, makhluk sebelum Adam itu ialah jin. Untuk jin, sebab jin. Itu baru Ustaz tu semua tanya. Jin ni ada kenapa syaitan disalahkan, syaitan iblis, banyaklah cerita dan sebagainya kan. Sebab cerita tentang manusia itu, tapi sebelum itu bukanlah ada manusia, tetapi ialah makhluk lain. Jadi ada makhluk lain, kita cerita, sehingga sebenarnya, ialah kalau kita dengar cerita profesor dan sebagainya, ibu-ibu muslimat tolong jaga kita punya keimanan kita yang semakin kuat dengan Allah, semakin kuat dengan hari kiamat, semakin kuat dengan malaikat, dengan kitab. Kita iman ada 6 tu kan, rukun iman kita tu. Jadi kita baca bila cerita tentang sejarah ke Nabi Ibrahim ni ada kahwin lagi dengan 3 orang kan. Dia kata apa, Qanturah. Saya cakap, Ustaz, yang dia cakap Qanturah tu macam mana pula? Dia kata itu dalam buku sejarah ada, tapi dalam Quran tak ada. Dalam Quran cerita 2 sahaja. So bila dia cakap kat saya faham lah, sebab saya dah tahu dah kalau Quran tak cakap tak ada lah. Kita 2, Quran dengan hadis. Kalau sejarah-sejarah ini, lepas tu saya cakap, Ustaz tahu tak, sebab kita orang suka cerita lah bebel-bebel masa benda ni. Geng-geng yang boleh cerita benda-benda lain-lain ni kan. So Ustaz tahu tak, sebenarnya saya baru balik kelas daripada Prof. Rospa tu, dia kata sekarang ni manuskrip Melayu atau manuskrip yang macam cerita pasal kebangkitan dan sebagainya ni kan, fake je dia kata. Ada satu orang tu dia buat kajian tentang manuskrip, dia jumpa dekat satu negara dah, tak ada sebut, saya macam nak sebut dah. Sebab kawan saya cakap, alah negara tu memang suka benda macam saya boleh break sangat. Dia jumpa satu manuskrip ni, dia claim dah beratus-ribu tahun lah. Ya, lepas tu dia orang kaji, rupanya manuskrip tu baru je buat dalam 10 tahun lepas.
Sekarang ni dia boleh detect ink ni, dakwat ni dia pergi masuk makmal, dakwat ni tahun sekarang yang orang punya dakwat. Kertas ni dia pergi masuk makmal, kertas tu dia pergi jemur dekat matahari bagi lusuh. Fake lah. Betul dia kata. Tak tahu orang barat yang buat. Orang-orang barat dia nak duit lah sebab dia nak dapatkan benda tu dari sudut. Ya. Itu dulu percaya dia. Kalau yang macam tu sekali ada dia jumpa Quran yang dia kata lama dulu, ada orang buat kajian. Dia buat kajian. Lepas tu saya kata ada satu negara ni lagi, dia buat macam mami tipu lah, mami yang tipu tu. Dia tanam, so dia kata lepas tu National Geographic ni, dia macam dah tahu dah sebab dia dah biasa, dia layan je. Dia pergi panggil orang arkeologi, buat tanam buru-buru, dia layan je, layan konon-konon kan. Sekali dia punya macam patung tu, dia baru buat lah, dia balut-balut dalam 5-6 tahun lah macam tu. Tapi dia layan je lah, dia layan dengan keadaan lepas tu nak beritahu fake. Sebab dia pun nak dapatkan cerita kan, kalau dia terus cakap fake je, dia tak dapatlah coverage tu. Pergi dengan tim-tim arkeologi tu dan sebagainya. Kalau kita boleh jumpa tulang-tulang tu, dia orang ada sistem yang boleh masukkan. Jadi kalau masuk saja macam ni lah, tak kisahlah orang bercerita mengenai artifak ke sejarah kan. Profesor sekarang ni yang memang sekarang tengah viral lah, dia cerita mengenai macam-macam. Saya cakap ustaz, dia cerita yang Nabi Khidir, bukan Khidir lah, buat tembaga dekat Ya'juj tu. Zulkarnain lah, Zulkarnain Khidir, Zulkarnain jumpa dekat Kedah. Campak. Ya, dia kata, ustaz tu kata ada macam ada tembok tu, dia kata so berjalan ke sana sebab dulu dah air lepas dah minum semua. Tak apalah ustazah ni buat kajian, lepas tu dia ada dia punya bukti. Dia profesor pun dia dah tahu dah dari sudut mana benar dan sebagainya. Kita pun kalau periksa kan, ada tengok ni macam meragukan, ni awak dapat kat mana? Awak ni dapat kat mana ni, awak macam ciplak dan sebagainya kan. Senang, saya pun percaya, macam senang ustaz tu cakap, tak ada kat Quran, dia kata. Saya pun mudah juga. Kadang ada orang macam, kalau Quran tak cerita, kita kena tengok kat mana. Fasir, ahli tafsir kan. Ahli tafsir ni ada dua. Ada yang memang jenis cakap banyak, cakap dan dengan ada dalil fakta. Ada yang memang diam, cukuplah itu. Dia kata, Hazah, dia kata ini kembali kepada Allah SWT. Tujuannya ialah untuk kita percaya kepada hari kiamat. Tujuannya ialah untuk kita percaya bahawa kita akan dibangkitkan. Sebab itulah bila discussion, ustaz kata akhirnya apa ustazah? Semua risalah Nabi ni, semua para Nabi ni, dia tak ada buat benda lain. Beriman kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, percaya hari kiamat, percaya pada Rasul yang kau bawa, percaya pada kitab. Pertama sekali ialah jangan syirikkan Tuhan, itu saja. Jadi masalah ni bila syirikkan Tuhan, lepas tu tak percaya dah bagi kiamat dan sebagainya, semua dah hancur, semua dah binasa. Kita lah sekarang yang tinggal. Asbab ni mudah-mudahan lah kalau kita tengok ayat 17 ini, cerita mengenai malaikat-malaikat ini, baca lagi, ada cerita lagi banyak surah-surah yang ceritakan tentang para malaikat ini, supaya kita tahu bahawa Allah Ta'ala menyuruh para malaikat ini untuk menjaga dan juga mengawal apa sahaja di langit, supaya manusia-manusia ini sedar tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga akidah ni, macam kalau kita baca ni, macam kita pegang pokok hati kita ni, pegang. Jangan bagi dia goyah, jangan bagi bila dengar ke apa-apa yang meragukan apa, kalau rasa macam tak sure je, skip je lah, skip je. Kalau kita terasa nak ambil tahu pun, tanyalah kepada yang pakar, yang tengok. Sekarang ada seorang prof ni, dia beritahu, ustazah, jom kita buat kajian mengenai astronomi lah, dia pakar astronomi dan sebagainya. Saya dia cuak pula rasa. Saya macam, kadang frust pula prof ni. Kalau saya cakap tak ada, cerita sikit je. Yang senangnya, ustazah tahu ayat Quran ni, ustazah cerita apa yang ada je kat Quran. Itu saya senang hati. Saya cerita yang sains je. Okey, lepas tu kita tengok mana yang boleh, siapa yang tak ada, kita macam boleh, bukanlah nak asingkan benda tu. Tapi apa dia punya natijahnya, maknanya conclusionnya, kita buat satu-satu dan kita satukan. Ramai dah ni yang berminat untuk melihat dah ayat-ayat Quran ini. Kalau sekarang ni, kalau siapa yang tahulah ada SDG tu, social growth, ada kemiskinan, ada banyak ni kan. So minta cari ayat Quran. Kan kami tak nak, kami tak nak berbalah lebih. Berbalah ni maknanya kena cari juga. Pasal color ni pun ada
ke hijau apa semua. Saya selalu dengan Ustaz Abu Zaki itulah yang geng sampai baru-baru ni cerita pasal syaitan dengan iblis. Dia cerita syaitan iblis. Ustaz, jom kita buat satu paper je cerita pasal syaitan dengan iblis. Boleh? Dia kata. Sebab ada beza sebenarnya. Syaitan, iblis, jin dia kata. Syaitan ni asal keturunan macam mana, anaknya iblis semua. Dia banyaklah dia cerita kan. Sebab Ustaz cerita-cerita je tak boleh lah, kita kena tulis ni. Kena bagi orang baca. Tak jelas. Kita kumpulkan ayat-ayat syaitan dalam Quran, kita kumpulkan ayat-ayat kata iblis, untuk kita tengok apa beza dia. Kat mana dia guna syaitan, kat mana dia guna iblis. Jadi saya tak nak cerita kat sekarang ni sebab saya pun tak habis kaji lagi kan. Kita kumpul-kumpul kan, itu memang kepakaran saya lah. Kita panggil tafsir tematik, tema-tema. Ni bila bercakap dengan profesor di bahagian, itulah bahagian dia astronomi lah, dia bahagian ni lah, kaji-kaji tentang bulan dah apa-apa dia kaji ni. Dia cerita, saya kata saya nak fahamkan prof ni pun kial ni kan. Jadi tak mudah-mudah. Baru ni nak kaji mengenai saintifik manusia juga. Kalau saya kata kita kena ajak doktor juga. Doktor bukanlah doktor macam Rahim ni, cerita doktor Rahim lah. Doktor yang Gaini ni, dan dia ada Islamic background yang kuat. Kan? Sebab kalau tak, saya kata bertengkar kita nanti ni. Kita ada orang yang setuju. Bila cakap ahli tafsir tak cakap, Allah tak cakap, okey, dia berpuas hati. Sebab apa? Sebab kita tahu kita nak kukuhkan akidah kita, keimanan kita. Banyak orang nak pergi kajian-kajian saintifik ni, dia tersekat sebab Quran tak cakap banyak. Dan nak cerita panjang macam hujan kan, hujan semua ceritalah besi, semua ada benda-benda ni dalam Quran. Kan orang kata Saya punya ustazah kata hujan daripada awan. hujan daripada atas. Dia bukan daripada awan. Kita kalau kita naik kapal terbang kan tinggi daripada awan. Hujan tu ada daripada langit biru sana. Ya. Mana ada hujan daripada kita belajar dulu. Ya, masalah. Sudah saya dah buat kajian dah. Dia pergi dekat kajian meteorologi tu. Dia cerita. Dia kata tak ada. Quran cerita macam ni. Lepas tu orang dalam kaji cuaca lah, yang tempat yang kaji cuaca tu, dia cerita hujan kan, dia tengok dalam Quran dia cerita apa semua. Dia kata, okey lah, kita ni macam dah tak apa nak tempat kan. Dia memang daripada atas, dia tak turun bawah terpeluat tak ada. Dia memang daripada atas, dia turun daripada atas. Dia ke atas, lepas tu baru dia naik atas. Naik bawah, naik atas. Dia daripada atas, dia bukan bawah, naik atas, turun bawah. Dia daripada atas, turun bawah, lepas tu dia naik macam tu. Tapi hujan tu memang ke atas lah. Dia turun daripada atas. Sebabnya kalau orang buat hujan tiruan, dia memang daripada atas hujan turun tu diturunkan. Dia tak ada perlu buat hujan tu daripada bawah, dia nak sedut, dia nak pergi panaskan air, terpeluap dan sebagainya. Jadi kalau nak cerita tu, memang diorang teori sains ni dah putar-putarkan balik. Dia dah pusing sana, pusing sini dan sebagainya. Sebab apa? Tujuan mereka satu je. Dia nak bagi kita ni jauh daripada Tuhan, daripada kekuasaan Tuhan. Dia kata manusia ni lah yang hebat. Manusia, kalau kita kata yang cerita pasal mata, pelayaran, semua orang Islam cerita. Yang buat jam, yang buat kompas, yang buat tukis peta. Tapi lah sekarang Islam makin lemah. Sebab kita nak bangkit balik. Kalau saya kata tak jauh dah kita ni dengan hari kiamat ni, tak jauh dah. Kalau Dajjal nak keluar, Nabi Isa nak turun balik, tak jauh dah. Nampak dah sikit-sikit ni. Cerita semalam ada orang cerita pasal, adalah banyaklah cerita pasal Palestin dan sebagainya kan. Tak jauh dah. Sebab dia punya, bukanlah tak jauh, maksud saya ni kadang orang duduk dalam live saya cakap macam saya nak predict kan. Tak jauh tu mungkinlah kita tak tahu sebab akhirat tu dia berlaku sikit mata, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Tapi sekarang masa berlaku sangat cepat. Atas saja. Dengan sebegitu cepat saja sudah berakhirnya tahun. Saya setiap kali hari Isnin, kelas ada Isnin, kelas malam Isnin. Saya cakap, sekejap ni dah kelas Isnin balik. Sekejap ni kelas Isnin. Sebab kelas Isnin tu macam dia macam agak kritikal sikit kan. Dia macam, Isnin kelas lagi. Macam tu kan. Jadi cepat sangat masa berlalu. Kita tengok anak-anak pun, besar dah anak. Dia budak ni dah besar dah. Sekejap je pun dah besar ya. Macam tu. Tak adalah sekejap. 10 tahun dah. Okey. So persediaan kita baca pada hari kiamat hari ini ialah apa yang patut kita buat. Itu yang patut kita tanya. Ya, apa kita tanya. Kalau orang kata bab ibadah jaga, bab solat jaga, hubungan sama manusia, banyak sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk kita reflect balik. Sedekah-sedekah duit ada tu bagi je lah.
Sebab bukan nak cakap kita kena kedekut apa sebagainya kan. Sedangkan ada dibagi je lah. Orang yang memerlukan tu, hulu je lah. Hulu Allah bagi balik. Allah tak bagi ganjaran balik, Allah bagi balik. Ya? Saya sekarang suka bagi dekat budak-budak. Tahu kenapa? Ya? Budak-budak yang macam perempuan anak-anak mana pula. Sebab mata, pandang mata dia tu macam bestnya dapat duit. RM5 kan. Anak-anak orang kena yang pejabat-pejabat tu. Kadang-kadang nak sekolah, nak bawa tas sekolah sekejap-kejap, dia bawa sekejap apa semua kan. Tanya lagi ganti beli apa, Ahmad beli apa, Ali beli apa, ada budak-budak ni kan. Belilah apa-apa semua, tak beli sangat. Tak apalah ni anak cik bagi dia belanja sekolah. Kan? Bagi lah RM2 kat dia. Memang tu dia macam, ada orang bagi duit. Gembira kan. Selit-selit, sedekah, infak, apa lagi yang boleh bawa kita secara baik, ilmu yang bermanfaat pun boleh. Apa je lah kita bagi. So hari kiamat ini pasti akan berlaku. Dia akan menakutkan, semua langit akan runtuh. Allah Ta'ala sebab kita ni duduk dalam keadaan aman kat Malaysia ni. Dalam keadaan aman. Dia tak nampaklah sekejap terbakar, sekejap bumi, sekejap air, bulan. Aman lah. Jadi dalam keadaan aman ni duduk dalam zon selesa. Tak rasa apa-apa. Jadi sesekala pergi tengok keadaan-keadaan di luar negara sana supaya kita pergi tengok. Okay, sampai situ dulu. Kita dah ambil masa banyak dekat ni. Banyaklah juga rasa yang kita dapat hari ini supaya kuatkan akidah kita tentang kepercayaan hari kiamat. Jangan layan sangatlah. Kalau saudara rasa kita ni tak berapa kuat jangan layan sangatlah orang yang nak membidas, nak berdebat dengan kita pada hari kiamat ni. Cakap, okeylah, you tak percaya, you pilih pasal lah kan. Bukan saya nak cakap banyak, you pilih pasal lah. Nanti you dah mati apa semua, kita sama-sama tengok lah. Kita tengok what happen next. Sebab I pun tak tahu apa berlaku. I percaya dengan Quran. Quran dah cakap. Sekarang kalau orang baca Quran, orang-orang barat saya dia baca Quran, dia lebih tahu yang dia tidak ditipu. Dia lebih tahu betul benda tu. Jadi istilah you cakap lah pasal Israel kan. Dia baca Quran, dia baca dalam Quran apa cerita pasal Israel. Cerita betul-betul. Dia tengok betul-betul dalam Quran cerita pasal apa Israel. You kena sedar diri sikit sebenarnya. Ni kitab Quran ni dah berapa ribu tahun dah. Ayat dia tak pernah tukar, baris dia tak pernah tukar, titik dia tak pernah tukar. You punya buku apa kali tukar? Berapa kali buang titik, buang noktah, buang perkataan. Dia tak pernah tukar. Kalau dia beranilah cerita baca Quran. Cakap dia, cabar je terus. Kalau dia berani baca Quran, tak nak lah, why tak nak baca Quran? Dia takut terpedaya lah, aku terpengaruh sebagainya lah. Relax lah, kata kan. I baca, you punya Bible, tak ada benda pun, kata kan. You baca. Tu je, kalau kita kata you tak percaya, you tengok Al-Quran ni cerita pasal apa kiamat, terpulanglah lepas tu. Ada seorang yang paderi kan, atau bukan paderi, yang dia pergi kat barat banyak kan. Sekarang ni dia buka-buka buku Quran, baca-baca. Seorang tu saya nampak dia kata bila you baca ni, lepas tu you duduk letak kepala kat dahi dia, dekat tanah dia kata. You sujud. Dia tak cakap sujud lah. You just put your dahi, forehead dekat lantai. You duduk lama-lama, lepas you baca Quran tu, dia suruh baca non-Muslim lah. Yang ni Muslim dia cakap, and then you sujud dia kata. Letak dia punya diri dia lowest tempat, duduk, and then you feel apa dia kata. Okay lah, seorang tu kata okay, I will try, dia kata sebab dia dah tahu kan macam mana kita ni rendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita dah cerita tadi, kita ni tak ada apa-apa lah. Kita pun sujud dekat tanah, keluar tempat yang kotor, air yang kotor. Nak cerita zygote, fetus, embryo, nak cerita sperma tu berjalan, godek. Tapi lepas tu kita pun engkar, tak taat pada Allah Ta'ala, sombong bongkak juga, tak jadilah. You belajar sains tangkap mana langit pun, hujan turun, benda kutung pun, tak jadi juga. Okey, sampai situ juga. Sampai situ dulu. Penat lah, semalam cakap, dia nak kena berehat juga. InsyaAllah, sebab sama pun saya pun cakap, telinga saya yang paling dekat sekali. Selalunya juga dia nak sihat orang, dia pun tak buat, sama-sama kita lakukan. Sampai situ dulu, kita tutup dengan tasbih kafarah, surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaki baru masuk.